Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan kumpulan kami bagi subjek kewangan di mana tajuk projek ialah penyata kewangan syarikat. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Izzat Adha binti Zamira. Nombor matrik saya 276650 dan bersama-sama dua sahabat saya yang memberi kerjasama penuh dalam menyiapkan tugasan ini, iaitu Nur Atika dan juga Sarip Suraya. Jadi di sini saya akan memulakan pembentangan ini terlebih dahulu. Okey, berdasarkan bagi soalan di dalam tugasan kumpulan kami, kami perlu mencari ataupun mengira kadar bagi setiap elemen yang diperlukan untuk mengenal pasti di mana antara dua syarikat manakah yang lebih terbaik, iaitu antara syarikat MIMIP ataupun syarikat Rozi. Di mana kami perlu mencari nisbah semasa, nisbah ujian asid, akaun belum terima, perolehan inventory, jualan hari dalam inventory dan jualan hari tidak terkumpul. Okey, bagi soalan dalam soalan nombor 1, di mana syarikat manakah yang anda anggap sebagai risiko kredit jangka pendek yang lebih baik? Okey, berdasarkan rumusan kami, bagi syarikat yang mempunyai peningkatan ataupun syarikat yang baik dalam risiko kredit jangka pendek adalah MIMIC, di mana syarikat MIMIC ni memberi berdasarkan pengiraan di dalam income statement yang kita telah kirakan, syarikat MIMIC ini mempunyai kadar yang lebih tinggi lah, ada setengah elemen kadarnya yang lebih tinggi berbanding Rozi. Dan juga hasil dan juga income yang diperolehi oleh syarikat MIMIC juga lebih tinggi lah berbanding Rozi. Jadi bagi risiko kredit ni dia akan memainkan peranan dalam segi income statement sesebuah syarikat dan juga hasil kos jualan dalam sesebuah syarikat. Jadi dari situ kita dapat lihat syarikat mana yang terbaik dalam short term ataupun jangka pendek bagi risiko kredit. Kerana macam saya cakap tadi, kerana syarikat MIMIC mempunyai hasil jualan dan juga income yang lebih baik berbanding Rozi. So sebagai contoh boleh kita lihat di mana perolehan inventory, di mana MIMIC lebih tinggi 5.78 berbanding Rozi dalam perolehan inventory. Yang mudah kita faham, inventory adalah penjualan dan kita membuat jualan dan kita membeli dan membuat jualan semula kepada customer. Jadi semakin tinggi inventory tersebut, makna syarikat tersebut memperoleh keuntungan yang tinggi jugalah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saya punya sahabat untuk teruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Ahmad Faisul. Nombor matrik saya 276616 dari kumpulan 3. Ingin membentangkan berkenaan projek kumpulan yang bertajuk penyata kewangan syarikat. Seterusnya, nisbah margin keuntungan. Okey, nisbah margin keuntungan ini digunakan untuk menentukan bahawasanya modal yang digunakan oleh syarikat tersebut adalah cekap ataupun tidak. Seperti yang kita dapat lihat di dalam slide, syarikat MIMI mempunyai nisbah yang lebih tinggi daripada nisbah syarikat Rozi. Apabila berlakunya perkara ini bermaksud syarikat MIMI menggunakan modalnya dengan cekap berbanding dengan syarikat Rozi. Seterusnya, pulangan ke atas jumlah aset. Okey, yang ini digunakan untuk menentukan syarikat itu membawa keuntungan ataupun tidak. Seperti yang kita dapat lihat daripada contoh ini, syarikat MIMI mempunyai 0.07% berbanding dengan Rozi.
0.06%. Okey. Dan kita dapat lihat pulangan ke atas jumlah aset ini mempunyai formula dia sendiri, iaitu operation profit bahagi dengan average total asset. Di sini kita dapat lihat bahawasanya syarikat Mimi mempunyai risiko yang rendah untuk jangka pendek. Jadi syarikat Rosi mempunyai risiko yang tinggi kerana setiap yang kertas kerja ataupun pengiraan yang dilakukan oleh syarikat Rosi mempunyai nilai yang rendah. Keuntungan tempoh tersebut, tolak dividen pilihan, bahagi dengan purata ekuiti pemegang saham. Okey, seperti yang kita dapat lihat di dalam slide. Okey, Mimi mempunyai 12.10% dan Rosi mempunyai 7.88% lah, iaitu Mimi mempunyai persen yang tinggi berbanding dengan Rosi, syarikat Rosi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Haslinda Hassan selaku pensyarah UUM untuk subjek BKAF tahun 2022. Nama saya Zarid Suraya binti Zulkifli, nombor matrik 276731. Saya adalah ahli dari kumpulan 3. Okey, pembentangan untuk tugasan ini saya akan bincangkan tentang tujuan analisis penyata kewangan dilakukan. Okey, terdapat 4 tujuan analisis penyata kewangan yang dapat kami kumpulkan, iaitu pertama adalah untuk membolehkan pihak pengurusan mengawal dan mengurus aktiviti perniagaan dengan lebih cekap. Yang kedua, membantu pihak bank membuat keputusan tentang kemudahan kredit yang dimohon. Yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Dan yang terakhir, tujuan analisis penyata kewangan dilakukan adalah untuk membolehkan pihak pemihutang menilai kemampuan perniagaan membayar balik hutang. Okey, biasanya untuk analisis ini, analisis perniagaan biasanya dibuat oleh pengguna untuk mengetahui tentang latar belakang sesebuah syarikat. Pengguna ni terdiri daripada dua, iaitu pengguna dalaman dan pengguna luaran. Pengguna dalaman ni dia terdiri daripada individu perakaunan di mana dalam sebuah syarikat tu, di mana dia membuat keputusan dalaman dan luaran kepada syarikat. Okey, dengan tujuan untuk meningkatkan kecekapan atau keberkesanan syarikat dalam menyediakan produk ataupun perkhidmatan. Dan pengguna yang kedua adalah pengguna luaran, di mana pengguna ini dia tak termasuk untuk seperti pengguna dalaman. Dia tidak melakukan keputusan dalaman atau luaran untuk sesebuah syarikat, tetapi dia bergantung kepada analisis penyata kewangan untuk menganalisis sesebuah syarikat. Okey, secara ringkasnya, apa itu penyata kewangan? Okey, bagi saya, penyata kewangan adalah sebuah satu rekod kewangan sesebuah syarikat di mana memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan bagi sesebuah syarikat lah dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey, 3 elemen penting yang biasanya terdapat dalam penyata kewangan adalah aset, liability dan equity. Okey, secara ringkasnya, apakah itu aset? Aset adalah satu sumber ekonomi atau pendapatan bagi sesebuah syarikat. Okey, sama ada aset semasa ataupun aset bukan semasa. Aset semasa ini adalah aset yang dalam lingkungan 12 bulan, contohnya seperti kewangan di dalam bank. Dan aset bukan semasa adalah dalam lingkungan lebih daripada 12 bulan, contohnya seperti kenderaan, bangunan.
Okey. Kemudian liabilities. Liabilities adalah kewajipan sebuah syarikat untuk membayar hutang yang dilakukan oleh syarikat. Okey, kebiasaannya ada liability semasa, ada liability untuk jangka masa panjang. Okey. Dan yang terakhir adalah equity. Equity adalah perbezaan di antara aset dan liability, ataupun makna kata lain adalah pemilikan pemegang saham di dalam syarikat tersebut. Ia terdiri daripada modal saham dan keuntungan terkumpul. Okey. Baiklah, sekian saja penjelasan daripada saya. Itu saja. Terima kasih.